Hari ini kita bersyukur kita bisa masuk dalam minggu Prapaskah yang ketiga. 今天我们能够感恩，我们进入逾越节前的第3个主日。 Kita akan sama-sama membahas tentang sebuah tema Remember God Our Redeemer. 我们今天要谈论的主题就是记住神是我们的救赎主。 Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai ke 28. 我们打开本圣经以赛亚书44章21到28节。 Saya akan bacakan dalam versi TB2 dari ayat 21 sampai 24, lalu ayat 25 sampai 28 akan dibacakan dalam versi Mandarinnya. 我们先用第21到第24节，我们用印尼文念，然后25到第28节以中文来念。 Yesaya 44 ayat 21 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-soraklah, hai rahim bumi. Bersoraklah dengan gembira, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Ayat 25. 第25节。 使说假话的兆头时效，使占卜的癫狂，使智慧的退后，使他的知识变为愚拙，使我仆人的话立定，使我使者的谋算成就。论到耶路撒冷说，必有人居住；论到犹大的城邑说，必被建造。其中的荒场，我也必被兴起。对深渊说：“你干了吧，我也要使你的 江河干固。论古列说，他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立地圣殿的根基。” Demikian firman Tuhan hari ini. 今天的圣经到此为止。 Saya ingin memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana yang mungkin kita pernah alami dalam kehidupan kita. 我要首先开始，就是我要问几个问题，是我们在生活当中所经历过的。 Ibu bisa jawab dengan angkat tangan saja ya. 你可以回答我，只要你举手。 Siapa di sini yang sering kelupaan taruh barang di mana? 在我们当中，我们是不是常常健忘，把东西放在哪儿了？ Misalnya lupa taruh kunci di mana ya tadi aku taruh kunci? 可能你把这个锁匙你放到哪里了？ Misalnya kacamata, di mana ya kacamataku? 你可能你的眼镜，我的眼镜我放到哪里了？ Siapa yang pernah? Boleh angkat tangan? 是不是经过的？有经过的，请你举手。 Oh iya, cukup banyak ya ternyata ya. 哎呀，还很多。 Lalu ada nggak yang pernah lupa bayar tagihan listrik? 你们是不是已经健忘了？你没有付电费？ Oh, kayaknya nggak pernah ada ya. 没有嘛？ Soalnya kalau nggak dibayar nanti listriknya nggak nyambung ya. 如果你没有还电费，你的电费就会被截断。 Ada yang pernah lupa jam janjian sama orang? 你是不是已经常常健忘？你对人已经有这个答应的承诺， Ada ya? 有吗？ Saya juga pernah ini, Bapak Ibu. 我也曾经有过。 Lalu ini lebih serius lagi nih Bapak Ibu. 这个是更严肃的，弟兄姐 Siapa 妹。 yang pernah lupa tanggal ulang tahun anggota keluarganya? Misalnya istrinya, suaminya, atau orang tuanya? 是不是在我们当中有人忘记他的先生、他的太太，或者他父母的生日？ Boleh coba angkat tangan yang pernah? 你曾经健忘过吗？ Wah, ada sih beberapa. 有几位？ Atau ada yang pernah lupa tanggal anniversary pernikahannya sendiri? Anniversary pernikahan. 是不是有人健忘，把自己的结婚周年也忘记？有吗？ Wah, ini ternyata jemaat GKI Medan memorinya bagus-bagus semua ya ternyata. 看我们的会友我们的会众，他们的记忆力都很好。 Ya sepertinya hampir semua kita pernah yang ngalamin namanya lupa. 在我们人生经历当中，我们常常都会有遗忘。 Bukan hanya hal-hal kecil aja.
不单这是小事， Seperti tadi lupa narik kunci, dompet atau kacamata. 我们的钥匙、我们的皮包或者是眼镜， Tapi hal-hal penting pun kita kayaknya bisa lupa ya, kayak tadi soal janji penting atau tanggal ulang tahun keluarga kita. 还是我们其他的东西，我们的约会，还是我们的家人的一些的重要的节期， Lupa bisa buat kita frustasi, bukan? 我们当然都是在匆忙当中。 Nah, tidak cuma di kehidupan sehari-hari, tapi kehidupan rohani kayaknya pun kita sering lupa kayaknya. 不单在我们的日常生活中，可能对我们灵性的问题，我们也常常忘记， Lupa saat teduh mungkin? 忘记了灵修。 Ada yang pernah lupa saat teduh? 有人忘记灵修吗？ Lupa berdoa? 忘记祷告， Lupa baca Alkitab? 忘记读了圣经， Atau lupa kalau minggu ini ada ibadah? 还是你忘记来了做礼拜？ Ya, manusia memang merupakan makhluk yang cenderung pelupa. 我们人类都有这个倾向，就是健忘。 Dalam kondisi tertentu kita bisa tiba-tiba lupa. 在某种的情况下，有时候我们都是会忘记。 Kalau stres kita lupa. 如果是我们有压力，我们会忘记； Kalau sibuk kita lupa. 如果我们在匆忙中，我们会忘记； Bahkan kurang tidur pun kita bisa jadi lupa. 甚至在我们的睡眠不够当中，我们也会忘记。 Ini bukan sebuah fenomena yang terjadi di hari ini saja, tetapi ribuan tahun lalu pun sudah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. 这个的事情不单单是我们现在的景象，在几千年以前，以色列人也是这样面临过。 Saudara, kalau kita buka di Alkitab kita, Alkitab mencatat kalau bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang spesial. 如果我们看圣经的话，以色列民族是一个非常特殊的民族。 Mereka ini adalah bangsa yang dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. 这个民族是被上帝选民的民族。 Dan sepanjang sejarahnya yang kita bisa lihat di Alkitab, kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan ini. 我们看到这个历史当中所写到上帝对他们的作为， Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan itu setia sama mereka. 你们看到上帝对他们是何等的尽心。 Tapi sangat disayangkan karena bangsa Israel kayaknya pun sering lupa sama apa yang Tuhan telah kerjakan. 但是很可惜，以色列人他们常常所忘记的上帝的作为，他们把它忘了。 Mereka lupa akan janji Tuhan yang diberikan dari zaman Abraham. 他们忘记了上帝在透过亚伯拉罕的时代给他们的应许。 Mereka lupa tentang bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. 他们也忘记了上帝如何在埃及地拯救他们为奴的时代。 Mereka lupa akan pimpinan Tuhan di padang gurun dan di tanah-tanah perjanjiannya. 他们也忘记了在这个旷野当中还有在应许之地，他们也忘了。 Dan kita justru melihat bahwa mereka ini lebih mudah mengingat berbagai kesulitan atau penderitaan yang mereka alami daripada berkat Tuhan. 但是他们常常记得的是他们所经过的痛苦，超乎上帝的对他们的慈爱。 Kondisi seperti inilah yang kita lihat di zamannya Nabi Yesaya, Bapak Ibu. 所以今天这个情景在以赛亚的时代，我们可以看到， Israel melupakan kasih setia Tuhan dan karya-karyanya yang telah mereka saksikan dari generasi ke generasi. 以色列人忘记了上帝对他们的好意，叫一代又一代。 Parahnya, kelupaan ini menyebabkan mereka jatuh dalam penyembahan berhala. 所以这个忘记就是他们掉进了那个拜偶像的陷阱。 Dan berkali-kali mereka diingatkan juga, mereka dipanggil kembali untuk kembali, mereka mengabaikan panggilan ini. 他们被上帝所呼召，但是他们忽略了。 Meskipun begitu, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat sebuah kontras yang mencolok antara Israel dengan Tuhan. 在这里我们可以看到，以色列跟上帝之间那么强烈的一个对比。 Ketika bangsa Israel lupa sama Tuhan, mereka lupa akan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak melupakan mereka. 但是他们忘记上帝的作为，他们忘记上帝，但是上帝却没有忘记他们。 Tuhan justru tetap setia pada umatnya. 上帝依然对他的子民们忠心。 Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengambil inisiatif untuk kembali mengingatkan umatnya dan juga kita tentang siapa dirinya. 所以以赛亚就透过这个时候再次的提醒他的选民。 Yang pertama, dia mengingatkan bahwa dia adalah pribadi yang penuh kasih setia terhadap umatnya. 这个就是他们就把他自己显明为他非常爱他自己的子民的上帝。 Saudara, kasih setia Tuhan perlu kita pahami bukanlah sekedar perasaan sayang biasa. 我们只了解上帝对子民的爱，不是一个普通性的感受。 Kasih setia Tuhan itu adalah sebuah perasaan kasih yang berakar pada perjanjiannya dengan umatnya. 上帝对他的爱，就是他们已经有了这个根基，对他的子民。
Firman Tuhan dengan jelas menyatakan betapa besarnya kasih setia Tuhan ini. 我们可以看到上帝的对他们的爱是何等的广大。 Meskipun Israel sering lupa Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. 我们看到以色列民族常常把神忘记，但是神依然纪念他们。 Dalam bagian kitab Yesaya ini kita melihat kasih setia Tuhan dinyatakan melalui panggilannya untuk mengingat dan kembali kepadanya. 因为他们忘记上帝，上帝透过这个先知来呼求于他们，让他们记得。 Di ayat 21 tadi kita baca, ingatlah semuanya ini, hai Yakub. 在21节我们看到以色列，你要纪念这些事。 Tuhan memanggil bangsa Israel untuk kembali mengingat karya-karyanya yang dilakukannya. 上帝呼召以色列人，要让他们记得上帝的作为。 Ia mengingatkan kembali, mereka ini siapa sih? 要呼召他们纪念他们究竟是谁？ Mereka ini adalah Israel, adalah umatnya Tuhan. 他们就是上帝的子民， Mereka adalah hamba yang dibentuknya. 他们就是被塑造的神仆。 Dan harusnya identitas ini menjadi jaminan bagi mereka bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. 其实以这个身份，他们要记得上帝，我永不忘记他们。 Saudara, Tuhan menunjukkan kasih setia yang tak berkesudahan bukan hanya untuk umat Israel, tapi juga untuk kita hari ini. 上帝表明他那无止境的爱，不单单是对以色列人，也今天也是对我们也一样。 Kalau sungguh-sungguh kita merenungkan dalam kehidupan kita, bukankah kasih setia Tuhan itu juga selalu ada dalam hidup kita? 我们如果深深的思考，那上帝的爱不是每时每刻都在我们的生命中吗？ Tapi bukankah seperti bangsa Israel kita juga sering lupa sama kebenaran ini? 但是也不好像以色列人也常常忘记这件事吗？ Di tengah hiruk-pikuk kesibukan dan tantangan hidup kita, kita suka lupa dan kita merasa Tuhan gak peduli sama kita. 在匆忙忙碌的世界当中，我们常常感受到神忘记了我们。 Kita merasa Tuhan meninggalkan kita untuk menjalani semuanya sendiri. 我们感觉到上帝所做的只是他自己单独的去行。 Kita begitu khawatir dan takut sehingga kita tidak bisa lihat dengan jelas kalau Tuhan tetap ada di samping kita. 我们常常就感到害怕，我们有没有感受到上帝依然陪伴？ Dan akhirnya kita jadi berpikir daripada cari Tuhan, mending cari yang lain aja. 最后我们就以为我们去寻找上帝，更好我们找其他的。 Pernahkah kita ambil waktu untuk kembali mengingat kesetiaan Tuhan ini dalam hidup kita? 让我们再次回顾上帝的忠心的爱在我们的生命里。 Kita sadari kita sering lupa untuk merenungkan kembali setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们常常忘记了上帝的恩典和他的爱在我们的生命里。 Maka marilah kita kembali mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan kita ingat kembali karya Tuhan dalam hidup kita. 所以在我们生命当中，我们再一次的仰望和纪念他。 Ingatlah bagaimana Dia telah menuntun kita hari demi hari. 不要忘记他每一天都在带领我们。 Bagaimana Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. 他依然供给我们跟按照时间的需要。 Dan bagaimana dalam berbagai cara yang kita tidak sangka Tuhan menunjukkan kasih-Nya. 所以我们一切的作为，上帝在每时每刻中都已经表明了他的作为。 Bapak Ibu Saudara, suatu hari di desa kecil, 弟兄姐妹，有一个时刻，在这个小乡村里， hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Budi. 有一个叫巴入利的一个平常的农夫。 Kalau ada kesamaan nama ya mohon dimaafkan ya. 原谅我，如果你的名字跟这个入利一样。 Nah, Pak Budi ini adalah seorang petani yang baik, 他是一位很好的农夫， tapi ia punya satu masalah yang besar, yaitu dia punya utang yang besar. 但是他有一个大问题，就是他有很大的贷款。 Dan karena dia ini adalah seorang petani yang sederhana, dia sulit untuk membayar utang-utang ini. 因为他是一个贫穷而且平凡的农夫，他很难去清还这些贷款。 Nah, pas rentenirnya juga kejam dan dia nggak kasih waktu tenggat yang lebih lowong. 而且他也不要给他这个贷主也不要给他有时间性的宽容。 Dan dia mengancam Pak Budi ini kalau misalnya dia nggak bayar, tanah dan rumahnya mau diambil sama rentenirnya. 如果这个布利先生他没有还账的话，那么他的家和他的田地都要被拿掉。 Suatu hari ada seorang pria kaya yang baik hati datang ke desanya Pak Budi. 有一次，有一个好心肠的人来到这个布利的面前， Pas di desa itu dia dengar kalau Pak Budi punya masalah ini. 他也听到了这个布利先生有这个问题。 Karena tergerak oleh belas kasihan, akhirnya ia pun menawarkan dirinya untuk membayar hutangnya Pak Budi. 因为他受了这件事情，他受感动，他愿意替布利偿还了债务。 Pak Budi yang utangnya mau dibayarin, dia cuma melongo.
那奴隶听到以后，他只能够傻傻呆呆的望着， Dia menatap dengan muka tidak percaya dan dia tanya, kenapa? 他不相信的眼睛，他问为什么？ Dan pria kaya itu pun menjawab, karena aku mengasihimu dan aku tidak mau kamu kehilangan hartamu. 因为他说，因为我爱你，我也不希望你失掉你的财物、你的财产。 Bapak Ibu, kita telah melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya yang tak terbatas melalui pengalaman sejarah Israel. 所以我们也看到上帝的爱，这样无止境的对以色列民族。 Tapi kita melihat juga bahwa kasih setia Tuhan ini gak hanya berhenti sampai di pengalaman ini saja. 所以我们看到上帝的爱不单单终止在这个事情上， Kasih setia Tuhan juga dinyatakan lewat tindakannya untuk menyelamatkan umatnya. 上帝也爱他的子民，也透过他的动作，就是要怎么样来去赎罪。 Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya sebagai seorang pribadi yang setia, tapi ia juga menyatakan dirinya sebagai seorang penebus bagi umatnya. 但是他也不说他是一个忠诚的爱民族的，他也是一个愿意付上代价来救赎的主。 Seperti Pak Budi dalam kisah tadi yang terjerat oleh utang, 就是因为刚才把布利已经被这个债务缠身， bukankah kita juga adalah orang-orang yang terjerat oleh hutang dosa dan kita tidak mampu untuk bayar hutang itu? 我们不是常常被这个罪恶缠身，我们也不是他付了这个罪恶的债吗？ Karena dosa kita terancam menerima maut. 因为我们就是被这个死亡威胁我们罪。 Tapi Tuhan dalam kasih-Nya yang begitu besar kemudian secara pribadi bertindak sebagai penebus kita. 他因为爱我们，他自己采取了行动来成为一个救赎者。 Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. 弟兄姐妹，这是一个莫大的恩典。 Jauh lebih berharga dari apa yang dialami oleh Pak Budi. 这个经历的这一切，超乎把布利所经历的。 Karena kebebasan yang kita terima bukan sekedar kebebasan materi, tapi juga kebebasan dari perbudakan dosa dan hukuman yang kekal. 我们不单单是领受了我们的这财务方面的释放，但是从罪恶上我们也被释放了。 Di ayat yang ke-22, Tuhan menyatakan dengan tegas, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu. Kembalilah sebab aku telah menebus engkau. 在第22节也说：“我涂抹了的过犯，当后银消散，你当归向我。” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menebus itu memiliki arti membeli kembali atau membayar dengan uang atau sebagainya untuk membebaskan. 根据这个词典里面所做的解释，就是他付上一切的钱买回来。 Dalam konteks bahasa Ibrani-nya atau Gaal, kata menebus ini juga melibatkan sebuah gagasan yang serupa, yaitu membeli kembali atau mendapatkan kembali. 希伯来文也是有这样的意思，就是说他买回，你重新得回。 Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan berkata bahwa Ia akan menebus umatnya, ini bukanlah suatu tindakan yang sepele, Bapak Ibu. 所以当上帝说这句话的时候，并不是轻描淡写的说， Justru ini adalah sebuah tindakan yang serius dan sangat berharga bagi kita. 这种作为这是非常的严肃，对我们也是非常有价值的。 Kenapa? 为什么？ Karena ada harga mahal yang harus Ia bayarkan untuk menebus kita, 因为必须有重的代价来救赎我们， yaitu darah anaknya yang tunggal, 就是他独生子的宝血， darah Yesus Kristus yang tercurah untuk membebaskan dan menebus kita. 耶稣基督的宝血使我们得自由来赎我们。 Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dosa-dosa kita telah dihapuskan. 透过主耶稣基督被钉十字架上，我们的罪被除灭， Kita ditebus dan kita pun terbebas dari kuasa dosa yang membelenggu kita. 我们被救赎，我们也救赎释放了我们的罪的捆绑。 Saudara, ketika Tuhan menebus dosa kita, Ia tidak hanya menghapuskan catatan dosa kita saja, tetapi Ia juga memanggil kita untuk kembali kepadanya. 他不但救赎我们，使我们免于罪，他也要我们回转他。 Penebusan Allah bukan sekedar bicara tentang pembebasan dari hukuman, tetapi juga undangan untuk kembali masuk dalam relasi yang intim dengan Allah. 这种救赎并不是说你要回归，而且你要把你呼召回进到他的荣耀里。 Karya keselamatan inilah yang sampai saat ini jadi dasar dari iman kita sebagai orang Kristen. 这种的救赎就是我们成为基督徒的一种的基础。 Karena kita seperti umat Israel adalah orang-orang yang butuh penebusan dari dosa-dosa kita. 我们也像以色列人一样，我们需要一个赎罪来从我们的罪中得释。 Bapak Ibu, ketika kita mendapat anugerah penebusan ini, apa respon kita?
我们从这里我们的回应是什么？ Ketika Tuhan membukakan jalan bagi kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya, apakah respon kita? 当上帝愿意为我们开路，我们的回应是什么？ Apakah kita menyia-nyiakan kesempatan ini? 还是我们浪费了这个机会？ Atau apakah kita mau datang merespon panggilan ini dengan iman? 这不是我们要以信心来回应， Penembusan ini bukan sesuatu yang remeh atau biasa saja. 这不是一个普通或者是被轻看的。 Tapi kita lihat ini adalah bentuk kasih Tuhan yang sangat berharga. 我们知道这个是上帝给予我们最有价值的， Dan ini diberikan secara cuma-cuma bagi kita. 是百倍的赐给我们， Kita tidak perlu bayar dengan apapun, 你无需付上代价， tapi Tuhan yang bayar semuanya itu untuk 是 kita. 上帝替你付了。 Penebusan ini adalah bukti nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. 这个救赎就是证明了上帝爱我们， Dan ini juga merupakan awal dari karya pemulihan Allah. 这个就是我们从上帝开始，让我们可以的恢复复兴。 Karena ia tidak hanya menebus kita, tetapi ia juga berjanji untuk memulihkan hidup kita. 他不单单要救世我们，他也要复兴我们的生命， Memulihkan kita sehingga kita kembali seperti rancangannya semula. 复兴我们，让我们重回他起初的计划。 Dengan demikian Allah juga ingin mengingatkan umatnya bahwa dia adalah pribadi yang memulihkan umatnya. 所以这个时候，上帝他自己也要复兴他的子民的一位上帝。 Cuma sekalian pemulihan adalah bagian penting dari karya Tuhan. 弟兄姐妹，复兴也是上帝里面上帝的作为。 Pemulihan yang Tuhan kerjakan ini bukan sekedar bicara soal memperbaiki kerusakan. 复兴并不是说上帝重修已经坏了的， Tapi pemulihan Tuhan juga bicara tentang bagaimana Tuhan mengembalikan sesuatu yang rusak itu ke keadaan semula yang sempurna. 复兴就是上帝修整了已经坏了的，就好像原先一样。 Kalau kita lihat di berita atau internet sebuah tempat yang hancur karena badai, 我们看到在网上一个地方，如果因为狂风暴雨摧毁了， pohon tumbang, bunga layu, tanah berantakan, 树木倒塌，一些花木枯萎，房屋倒塌。 pemulihan yang Tuhan kerjakan ini jauh melampaui dari sekedar membersihkan tempat-tempat yang hancur saja. 因为上帝这个恢复或者复兴，不单单只是在地方性的修整， Tapi pemulihan Tuhan ini justru seperti seorang tukang yang tidak hanya membersihkan puing-puing, tapi dia juga menanam dan membangun kembali. 这种的复兴并不是好像说上帝清理那些废墟，但是上帝把它重建，好像起初一样。 Sehingga yang dibangun kembali itu menjadi seperti semula atau bahkan lebih bagus, lebih indah daripada sebelumnya. 重新的修整，就好像从原来一样，可能还会更好。 Kepada bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami pembuangan, Tuhan menjanjikan pemulihan. 上帝在那时候，以色列被流放，上帝要复兴他们。 Tidak hanya pemulihan secara fisik, tetapi juga pemulihan secara spiritual. 不单单是形制上的复兴，但是他们的灵命也被复兴。 Dan ketika bangsa ini meragukan Tuhan mereka, 但是当这个民族当他们复兴上帝的时候， Tuhan mengingatkan mereka tentang siapa dia, kalau dia ini adalah Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi. 上帝表明了他是一个独一无二创造天地的主。 Ia berfirman di ayat yang ke-24, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. 在24节那边说到，我耶和华是创造万物的，这独自铺张的诸天和地。 Dan di ayat selanjutnya dia juga menyatakan kuasanya yang tak terbatas dan kedaulatannya atas seluruh ciptaan Tuhan. 所以他接下来也是说，他说这一切他所造的都是在他的掌权之下。 Yang menunjukkan bahwa ia sanggup melakukan apapun yang ia kehendaki, termasuk memulihkan umatnya. 意思就是说，他能够恢复复兴一切，好像原先一样。 Ia bisa menggunakan berbagai cara, bahkan melalui cara-cara atau orang-orang yang tidak disangka. 他也用很多的方法，甚至的方法超乎人的意外。 Dan apakah Tuhan menepati janjinya? 这不是上帝已经应许了他的约？ Tentu saja. 当然， Kita lihat di zamannya Kores, itu bangsa Israel dibebaskan untuk kembali ke Yerusalem. Dan mereka juga diizinkan untuk kembali membangun kota mereka. 我们看到古列那个时候也是这样，上帝应许他们重建他们的耶路撒冷。 Pemulihan sungguh terjadi bagi mereka. 这种复兴在他们身上应验了。
Saudara, janji pemulihan Tuhan ini adalah sebuah harapan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh hancur dan rusak ini. 这种复兴，上帝在我们这个世界已经被粉碎的世界当中，上帝也应许。 Belakangan ini sering ramai ya di berita kalau negara kita atau pemerintahan kita ini lagi agak kacau. 我们也看到我们这个国家，我们看到从媒体上，我们的也被一番的混乱。 Di berita juga kita lihat negara-negara di luar sana yang mungkin sedang ada musibah, sedang berperang. 也看到其他的国家，他们也是有灾难在战争中。 Dalam kehidupan kita juga mungkin sedang kacau. 他们生命里，让我们生命中也是有时候在混乱。 Ketika kita lihat semua yang kacau ini, kita mungkin sedih dan bertanya-tanya. 我们看到这些情况的时候，我们会悲伤，我们会问： Kapan semuanya ini akan berakhir? 什么时候这些必然终止？ Tuhan di mana kok semuanya masih kacau aja? 上帝你在哪里？为什么这些还是那么混乱？ Benarkah Tuhan ada? 上帝存在。 Di saat-saat seperti ini, marilah kita kembali ingat bahwa kita punya Tuhan yang menjanjikan pemulihan itu. 但是这个时候，我们要看上帝的应许，上帝已经应许了，让这些能够得到复兴。 Mari kita kembali percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan dan memperbarui dunia ini sekacau apapun itu. 我们可以发现到，上帝他是掌权的，他能够复兴。虽然这个世界已经是那么的混乱，以及粉碎， Kita mungkin gak sadar Bapak Ibu. 可能我们不知不觉， Kita mungkin gak merasakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. 我也没有感受到神到底在做什么。 Tapi sesungguhnya kita mau percaya bahwa Ia bekerja melalui cara-caranya yang tak terduga dan ajaib. 但是我们知道，他能够用他奇妙的事情、奇妙的手来做一些不属于我们脑海中能够发生的事。 Dan Ia mengajak kita untuk menjadi bagian dari karya pemulihan itu. 他要求我们成为他的一部分，来这个作为里面。 Cuma sekalian dikasih Tuhan, saya ingin menutup perenungan kita hari ini dengan mengajak saudara untuk mengambil waktu merenung sejenak. 弟兄姐妹，我要结束我的讲道之前，我要用一段时间，我们自己来默想。 Dengan diiringi instrumental yang lembut, kita mau mengambil waktu diam di hadapan Tuhan. 我们用一段的时间在上帝的面前，我们安静。 Kita telah melihat bagaimana Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih setia. 我们看到上帝他自己本身是充满了爱与信实， Ia telah mengampuni, menebus, dan memulihkan umatnya. 他已经爱，他已经救赎，来非复兴他的子民。 Mari kita biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, 我们让圣灵在我们心中动工， menolong kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. 让我们来回声神的话在我们心中。 Bapak Ibu, bagaimana kebenaran ini berbicara dalam hati kita saat ini? 如果在这个弟兄姐妹这个时候，上帝的真理如何在你心中动工？ Adakah kebenaran-kebenaran ini mengubahkan cara pandang kita terhadap diri kita, 是不是真的神的话语能够来改变我们的生命里？ terhadap sesama kita, dan bahkan terhadap Tuhan kita? 对我们是周围的人，甚至对上帝。 Masa Prapaskah juga adalah waktu di mana kita bisa datang untuk mengecek diri kita secara jujur di hadapan Tuhan. 业界的前夕，我们能够在坚持反省我们自己以诚实的心态。 Apakah ada dosa atau pemberontakan yang masih perlu kita akui secara jujur di hadapan Tuhan? 我们是不是还有罪，还有我们的叛逆性在神的面前，我们承认， Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. 让我们谦卑的心，我们来到神面前。 Ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 然后记得上帝，我们的上帝是信实的上帝， Ia selalu siap untuk menerima dan mengampuni semua yang mau datang kepadanya dengan hati yang menyesal. 他已经答应，如果每一个人参与他的人，他愿意来到你面前。
Saat kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, 我们真实的来到他面前， mengakui dosa kita dan memohon belas kasihan-Nya, 承认我们的罪，我们求他怜悯。 Tuhan berjanji akan mengampuni kita sebab kita adalah anak-anak-Nya yang telah ditebus. 上帝应许我们，因为我们是他已经被救赎的儿女。 Tuhan juga selalu rindu untuk memulihkan kita secara utuh. 上帝思念我要复兴我们完整的心事， Tidak hanya di permukaan saja, tapi Ia juga rindu untuk memulihkan hati, jiwa, dan roh kita. 不单单是片面下的，但是我们心里面和我们的心灵， Ia rindu kita bisa kembali bersama dengannya dalam persekutuan yang intim. 他也渴慕我们能够和他一起有一个沟通，在他灵里面。 Ia rindu agar kita bisa mengalami kepenuhan yang hanya dapat ditemukan di dalam Dia. 他也愿意我们复兴在他里面。 Tuhan mengulurkan tangannya kepada setiap kita, 上帝伸出了双手，对我们每一个人， mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengalami pemulihan yang sejati. 邀请我们，让我们可以复兴。 Pemulihan dari Tuhan mungkin tidak terjadi secara instan. 复兴并不是有上帝的附带上帝的条件， Mungkin butuh proses yang panjang, 可能需要长时间的进程， mungkin butuh proses yang menyakitkan. 可能也需要一些流程让我们心痛。 Tapi maukah kita percaya pada prosesnya Tuhan? 但是我们肯信上帝的这个过程中， Maukah kita sungguh-sungguh mengulurkan tangan kita untuk menerima pemulihannya Tuhan? 我们是不是愿意摊开我们的手来让神来复兴我们的生命？ Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. 主啊，我们是你的儿女， Kami akui bahwa kami sering melupakan-Mu. 我们承认我们常常把你忘记， Kami akui kami sering tidak setia kepadamu. 我们承认我们很多时候不忠于你， Kami sering berbalik, 我们常常回转。 tapi kami juga bersyukur Tuhan kami punya Tuhan yang setia. 但是我们感恩主，你这么信实的上帝。 Kami punya Tuhan yang bekerja menyelamatkan kami. 我们知道上帝在我们身上的动工， Dan kami punya Tuhan yang mau memulihkan kami. 我们也相信上帝你要复兴我们。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman ini. 感谢主，你赐下你的言语有真理， Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. 让你的真理能够坚强我们每个人， Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. 让可以兼顾我们，让我们可以度过我们的每一天。 Sekalipun dunia ini gelap, 虽然这个世界黑暗， sekalipun dunia ini dipenuhi dengan kehancuran, 虽然这个世界是那么的被摧毁， tapi kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. 但我深信我们有一个充满能力的上帝， Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kami. 上帝能够来拯救我们，来 Terima 救 kasih 赎我们。 Tuhan. 感谢主， Di dalam namamu kami menaikkan doa kami. 奉我主耶稣圣名，我们献上祷告， Amin. 阿门。